Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan. Al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dimuliakan Allah, syukur kita pada Allah yang telah pertemukan kita pada malam ini, iaitu pengajian kitab Kurnia Rabbani, Limpahan Rahmani yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Aziz. Pada malam ini merupakan pengajian kita di Masjid Qasim setiap Selasa malam Rabu lepas Isyak. Seperti biasa para jemaah sekalian, kita akan mulakan dengan kita membaca zikir istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tutupkan mata kita dan bukakan mata hati kita dengan khusyuk kita ingatkan kepada nama-nama Allah dan mohon kepada Allah pengampunannya. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi la tahara ashabul rajma'in wa la hadrat sultan awliya wa salihin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrul aziz wa amadana Allah bi imdadi wa anasana bi harakati wa nafa'ana bi barakatih wa ila hadrati ahli silsilati tariqatil qadiriyah وخصوصا شيخنا مرشد رابطنا السنافي بن مسلم عبد القادر منصور بن القادر جل البغدادي شهد الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ولا أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وجدوا الله توابا رحيما. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقوله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال بقلبي الله فنصر ومعين في الدارين هو الله واغفر لنا يا الله 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 الله
Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala bi qalbi Allah fa nasirhu wa mu'inu fid darin wallahu faghfir lana ya Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Sayyidil Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Madad, madad, madad ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum ya Sidi Syekh Habibullah. Assalamualaikum ya Wali Allah. Assalamualaikum Sultanul Awliya. Assalamualaikum Sultanul Arifin. Madad, madad, madad ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah sama-sama kita hadirkan Fatihah kepada Rasulullah SAW dan sekalian sisi keluarga dan sekalian para sahabatnya dan sekalian para ulama-ulama kita, bil khusus Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddas Sirrul Aziz, dan juga tuan penterjemah kitab Kurnia Rabbani Limpah Rahmani iaitu Habib Ahmad Semit. Semoga Allah merahmati kesemua mereka, ditinggikan darjat-darjat mereka dan melimpahkan barakah ilmu mereka kepada kita ala zanati salihah wala hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mafahima Sulaiman fahimna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana, a'tina mahabbataka ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah yang telah pertemukan kita dalam pengajian kitab Kurnia Rabbani Limpah Rahmani pada Selasa malam Rabu di Masjid Kasim, Changi, Singapura. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dipanjangkan umur oleh Allah dalam sehat walafiat, ditanamkan iman, dibukakan pintu ma'rifat, ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah sekalian, mereka yang ada kitabnya di tangan, kitab Kurnia Rabbani Limpah Rahmani ini, boleh mereka buka di muka surat 347. Muka surat 347. Ya, dalam pelajaran kita yang lepas, kita telah membicarakan bagaimana seseorang orang yang beriman, mereka meningkat iman mereka setelah mereka melakukan ketaatan dan ibadat pada Allah SWT. Daripada darjatnya Islam, mereka naik kepada darjatnya iman. Daripada darjatnya iman, mereka naik kepada darjatnya ma'rifat. Dan daripada ma'rifat pula,
mereka naik pula darjatnya kepada darjat yang lebih tinggi lagi, iaitulah ilmu dan seterusnya mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya, ketingkatan orang-orang yang beriman tu naik demi tingkat mengikut kepada apa yang telah dia lalui dalam ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dengan itu sampailah mereka itu digelarkan sebagai kekasih Allah, wali Allah, abdal dan sebagainya yang telah kita bicarakan pada minggu yang lepas. Pada malam ini pula iaitu kita masuk dalam membicarakan tentang tajuk orang mukmin berpindah mukanya dari dunia ke akhirat. Masya-Allah. Orang mukmin berpindah mukanya, muka apa ni? Nanti kita akan bicarakan pandangannya, ya, perhatiannya, dan juga kita kata fokusnya, ke arahnya, wajahnya tu ke mana dibawa, menghadap kepada mana. Itulah daripada dunia sampailah ke akhirat. Orang mukmin itu telah dilambai oleh dunia. Berkata Tuan Mengarang kita rahimahullah ta'ala Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddas Sirul Aziz. Semoga Allah tinggikan darjatnya dan melimpahkan barakah dan ilmunya kepada kita. Amin. Orang mukmin itu telah dilambai oleh dunia. Lalu dia pun menginginkannya dan menuntutnya. Hatinya mula terpengaruh penuh kepadanya. Tetapi apabila dunia itu cuba menguasainya, dia lalu menceraikannya. Masya Allah, Masya Allah. Sebenarnya memang itulah kerja dunia. Dunia ni seberapa boleh dia nak menggodai kita, nak menguasai kita. Ustaz, apa tu dunia? Dunia itulah nafsu kita. Nafsu ini keinginan kepada kelazatan, kenikmatan, kesenangan dan semua itu terdapat pada dunia. Nikmat makan, nikmat pakaian, nikmat isteri cantik, nikmat rumah besar, kereta besar, pangkat darjah. Ini semua dunia. Dan itulah yang diinginkan oleh nafsu. Memang itulah kerja nafsu pun. Jadi sebagai seorang insan, seorang orang yang sebagai orang manusia yang fitrahnya, yang semula jadinya dalam hatinya, Allah letakkan ada nafsu. Memang semua orang ada nafsu. Itu tak dapat kita nafikan. Tetapi bagi orang mukmin bila nafsu ini sudah mula nak menguasai dia, dia ni nak main kurang ajar ni. Dia bagi betis nak peha pula ni. Aku ikut dia sikit, dia nak melebih-lebih pula. Nak menguasai kita. Yang mana halal ini yang mana haram ini halal, yang mana wajib tak apa, mana melonggar-longgarkan, kita tak boleh ini. Ini bagi orang mukmin dia tersedar kalaulah perkara itu menyalahi hukum agama, walaupun memang senang, sedap, lazat dunia ini, dia akan sedar dan dia akan tinggalkan. Itulah Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani nak beritahu pada kita, orang mukmin memang dia digoda, semua orang digoda oleh dunia. Tetapi apabila orang mukmin ini tersedar dunia ini nak menguasai dia, maka dia akan tinggalkan dia akan ceraikan dia. Sepertilah, maaf kata, seperti seorang yang bernikah kahwin dengan seorang perempuan yang cantik. Wah, baguslah, memang cantik tu memuaskan nafsu dia, keinginan dia. Tapi bila isteri yang cantik itu mula nak menguasai dia, nak queen control, ini dah berlebih-lebih ni. Sudahlah, balik rumah mak kau, habislah, aku tinggalkan kau. Itu ibaratnya. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, maknanya orang mukmin dia ada rasa sifat kesedaran, keinsafan. Kenapa? Kerana mukmin tu orang yang beriman. Orang yang beriman pada Allah dengan sepenuh-penuh yakin pada Allah Ta'ala. Habis ke mana dia pula menghadapkan kepada diri dia? Maka dia menghadap kepada diri dia itu kepada akhirat. Ya. Maka sini disebutkan, kemudian si mukmin itu menuntut akhirat sehingga dia mencapainya. Lalu hatinya pun terpengaruh penuh dengannya. Namun begitu dia bimbang, terikat dengan terkurung dengannya sehingga terpaling dari Tuhannya. Lalu diceraikannya juga. Masya Allah. Jadi setelah diceraikan isteri yang pertama dunia, maka dia sekarang menghadap pada isteri dia yang kedua. Apa tu Ustaz? Iaitu menghadap pada akhirat pula. Hati dia tu teringat pada akhirat. Memanglah akhirat tu, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itulah yang lebih baik dan yang lebih kekal di sisi Allah SWT. Maka dia menghadapkan hati dia kepada akhirat. Beramal, ibadat, taat, wirid, sedekah. Masya Allah, Masya Allah. Ya, setelah itu dia pun terasa dia ni beribadat ini semata-mata nak menuntutkan ke akhirat, nak menuntut syurga, nak menuntutkan dapatkan darjat, nak menuntutkan dapatkan kesenangan, untuk dapatkan bidadari. Maka dia terasa ini tak betul lagi ni.
hati aku ni tak jujur kepada Allah Ta'ala. Nanti aku dapatkan makhluknya, iaitu syurga makhluk Allah. Tapi aku tak mendapatkan Allah. Tidak, aku tak mau ini akhirat pun aku tak mau juga. Aku ceraikan dia. Cerai bukan macam mana Ustaz? Bukan cerai tu dia tak ibadat. Bukan cerai tu dia tak amal. Itu tak boleh tinggal. Itu perintah Allah. Tapi maksud dia ceraikan tu, ialah dia ceraikan hati dia tu. Bukan keinginan ibadat itu kerana nak ke syurga, bukan kerana ibadat tu untuk dapatkan bidadari, bukan untuk kerana ibadat tu nak dapatkan pahala, tidak sama sekali. Habis ibadat ni kenapa? Dia terus menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Cerai juga bini yang kedua dia, menghadap pula hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kemudian si mukmin dan berpalinglah dia, saya ulang sekali lagi, kemudian si mukmin itu menuntut akhirat sehingga dia mencapainya, lalu hatinya pun terpengaruh penuh dengannya. Namun begitu dia bimbang, terikat dan terkurung dengannya, dengan akhirat, sehingga terpaling dari Tuhannya, lalu diceraikannya juga akhirat tu dan diletakkan akhirat tu di samping dunia. Pergilah kau duduk di samping bini aku yang pertama tu. Ini akhirat bini kedua pun aku ceraikan. Duduk kau dengan bini pertama aku tu. Allahu Akbar. Dia menunaikan segala yang fardu buatnya, lalu dia mendapatkan pintu Allah dan duduk berkemah di situ dan berbaring di depan pintunya. Allahu Akbar. Jadi, dia menghadapkan diri kepada kemana pula? Kemana pula yang dia nak tuju? Menghadap kepada pintu Allah. Bukan aku nak dapatkan dunia, bukan aku buat ibadat kerana nak dapatkan syurga, aku buat kerana nak dapatkan Allah. Itulah dia, ulama-ulama kita selalu berdoa, Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ya Tuhan kami, engkau lah yang kami maksudkan dan keridhaanmu lah yang kami tuntut. A'tina mahabbataka wa ma'rifataka, kurniakanlah pada kami akan ma'rifatmu dan juga akan mahabbamu, kasih sayangmu. Ya Allah, kurniakanlah kami kasih sayangmu dan ma'rifatmu ya Rahman, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Tujuannya nak mendapatkan mahabbah Allah, nak mendapatkan reda Allah. Bukan nak dapatkan syurga, bukan kerana takutkan neraka. Jadi kata-kata Imam Syekh Abdul Qadir Jalani ni seolah-olah macam satu gambaran orang mukmin seperti ini duduk berkemah depan pintu Allah. Berkemah tu macam mana? Duduk berdepan Allah Ta'ala. Berbaring depan pintu Allah Ta'ala. Berbaring itu bagaimana? Maknanya menghambakan diri, mengfakirkan diri depan Allah. Seperti orang fakir yang sangat-sangat nak mengharapkan daripada Tuhan yang nak bersedekah. Dia duduk depan pintu rumah tu, dia berbaring kat situ, kesiankanlah saya. Ibaratnya macam itulah. Maknanya hati dia sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Tidak lagi untuk kerana dunia, tidak lagi untuk nak mendapatkan syurga. Tidak. Ya? Allahu Akbar. Dia mengikuti jalan Nabi Ibrahim alaihissalam yang berzuhud, mulanya pada bintang, kemudian pada bulan, kemudian pada matahari. Ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim memang dia zuhud lah. Masya Allah, tak ada cinta pada dunia. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sewaktu beliau ini dalam kaumnya tu menyembah berhala. Dalam menyembah berhala tu, mereka tu tahu berhala tu tak dapat beri manfaat, tapi mereka sembah pada berhala. Jadi memandangkan berhala yang mereka sembah, jadi Nabi Ibrahim AS nak paralel pada mereka, nak memberikan contoh pada mereka. Ada lagi yang lebih besar daripada berhala mereka, yang lebih tinggi, iaitu bintang-bintang. Nabi Ibrahim kata, tengok bintang-bintang, kenapa bintang-bintang ni kamu tak jadikan dia sebagai Tuhan? Tapi bila bintang-bintang ni kelip-kelipnya sudah hilang, bila datangnya siang, maka Nabi Ibrahim kata, bintang ni pun hilang, aku tak mau. Tengok bulan, bulan lagi besar pada bintang. Kenapa kamu tak jadikan bulan itu sebagai Tuhan? Tapi apabila datang siang matahari, bulan pun tenggelam hilang. Maka Nabi Ibrahim kata, aku tak maulah bulan pun. Maka tengok pula kepada matahari. Wah, matahari lagi hebat lagi besar lagi memancar lagi panas lagi. Kenapa kamu tidak ambil matahari sebagai Tuhanmu? Tetapi apabila matahari pun hilang dengan masuk maghrib, maka kata Nabi Ibrahim AS, la uhibbul afilin, aku tak suka yang hilang.
Itulah kata-kata yang direkodkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat yang ke-76 dan 79, iaitu qala la uhibbul afilin. Berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, aku tak suka yang hilang. Kenapa? Ialah dia hilang, bukan kekal pun. Begitulah juga dunia kita. Dunia kita yang kita sayang-sayang akan hilang. Kita sayang harta kita akan hilang. Kita akan mati tinggalkan harta. Sayang rumah pun kita akan hilang. Rumah kita tak ikut kita dalam kubur kita. Pangkat, nama, kedudukan, sanjungan manusia, pujian manusia, semua itu akan hilang. Bila kita masuk dalam kubur, kita tak bawa semua pangkat, nama, kedudukan. Hanya bawa kain putih saja. Itulah, jadi apalah yang nak cinta pada dunia ni tuan-tuan. Semuanya itu akan hilang. Tak perlulah kita nak megah dengan kita, kedudukan, jawatan kita, gaji kita ribu-ribu. Tak ada apa pun. Yang akan berkekalan sama kita ialah hanya amalan kita. Maka apabila Nabi Ibrahim AS memandang semua yang ada itu tidak akan kekal, maka ditinggalkannya. Ibaratnya macam itulah juga orang mukmin. Orang mukmin dia melihat dunia ni tidak akan kekal, dia tinggalkan dunia. Dia melihat akhirat bukan tujuannya, maka dia pun tinggalkan akhirat. Tapi dia menuju kepada yang menjadikan dunia dan akhirat, iaitulah Rabbul Alamin. Maka berkatalah Nabi Ibrahim AS dalam kata-katanya dalam ayat Quran, Allah mengatakan, Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu yang kita bacakan dalam doa iftitah kita. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Dan aku hadapkan wajahku kepada yang menjadikan langit dan bumi. Hanifan muslimah, sebagai seorang mukmin yang bersih, suci kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku daripada golongan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Ayat yang ke-79 daripada surah Al-An'am. Itulah dari Syekh Abdul Qadir Jalani, Masya Allah. Wali-wali Allah ni kalau bicaranya terus dia kutip pada ayat Quran, pada hadis, mana-mana beluk, semua masuk dalam otak dia dalam 1 second. Pup, ini ayat ni. Pup, ini. Ini namanya ilmu laduni, tuan-tuan. Ilmu yang datang dari sisi Allah Ta'ala. Bukan boleh direka-reka. Itulah pada wali-wali Allah. Memang Allah Ta'ala ajarkan pada mereka. Ya, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwalah pada Allah, Allah akan ajarkan kepada kamu. Allahu Akbar. Itulah yang terjemahannya di dalam buku kita, ada terjemahan dia. Terjemahannya di mana Nabi Allah Ibrahim berkata, aku tidak gemar kepada yang hilang lenyap. Sesungguhnya aku hadapkan mukaku kepada siapa yang menjadikan petala langit dan bumi dalam keadaan bersih, dan aku bukan dari golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya. Begitulah terjemahan daripada ayat yang saya bacakan, dan itulah doa yang kita baca sebagai doa iftitah kita dalam solat kita. Apabila dia tetap terus, apabila dia tu maksudnya seorang mukmin, ya, seorang mukmin yang tetap terus berbaring di depan pintu Tuhan, maknanya istiqamah dia di atas taat dia kepada Allah, amalan dia. Berbaring tu bukan berbaring badan, tapi berbaring dalam maksudnya ialah tetap taat dia, istiqamah dia di atas taat dia kepada Allah SWT. Dan Tuhan pun sudah tahu kebenaran hatinya dalam menuntut itu. Tuhan lalu membukakan pintu buatnya serta membenarkan hatinya untuk masuk ke menghadapinya. Sebenarnya begitulah sunnatullah. Maksud sunnatullah tu peraturan Allah. Maksud peraturan Allah tu Allah Ta'ala biarkan kita yang beribadat pada Allah. Ustaz, saya dah lama ibadat, selama dah wirid, selama banyak dah zikir. Tapi hati saya ni masih tak khusyuk lagi. Masih lagi hati saya ni bergelora lagi dengan nafsu. Itu memang Allah Subhanahu Wa Taala test kita, nak tengok sejauh mana kita betul-betul istiqamah. Kalau kita betul-betul istiqamah, walaupun digoda, walaupun dilalaikan, walaupun dunia dengan macam-macam cabaran, hati kita tetap dengan Allah, akhirnya Allah akan bukakan pintunya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Itu ayatnya terakhir pada surah Al-Ankabut. Iaitu apa artinya? Orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan kami. Berjihad tu berjuang lawan nafsunya, berjuang mentaati Allah, berjuang istiqamah atas taat. Akan kami bukakan pintu-pintu kami. Masya Allah, Allah bukakan itu.
Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Akan kami bukakan dia, akan kami tunjukkan dia jalan-jalan menuju kepada kami. Allah. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan Allah beserta dengan orang yang berbuat baik. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Bukakanlah pintu ma'rifatmu pada kami ya Allah. Pimpinlah kami ke jalan kau ridha ya Rahman. Jadikanlah hati jadi kami daripada golongan orang yang muhsinin, yang kau kasihi, yang kau bersama-sama mereka ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Amin. Dia pun menanya, iaitu setelah dia menghadapkan depan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia pun menanya, mana apa yang dia menanya, iaitu Allah Taala pun menanyainya berita tentang dirinya dan apa yang berlaku baginya di dunia dan di akhirat itu. Sedang dia, iaitu Allah, Maha tahu tentang semua itu. Jadi seolah-olah macam diajak berbual, seolah-olah berbual. Apa khabar kau, macam mana kau yang hidup, macam mana perjalanan kau, macam mana kau menghadapi cabaran, dugaan bagaimana. Seolah-olah macam Allah berbual. Dan memang begitu sebenarnya. Sebenarnya seorang yang mukmin ni, bila dia duduk seorang diri, dia berzikir pada Allah, dia sedang bercakap dengan Allah Ta'ala, bermunajat pada Allah. Cuma ialah kita tak nampaklah berjawab, tanya soalan Allah tu kepada kita. Cuma kita pula yang buatkan pengaduan kepada Allah. Allah Maha tahu apa yang berlaku pada diri kita. Ya Allah, aku lemah ya Allah. Ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Ya Allah, aku banyak kalah dengan nafsu aku ya Allah. Ya Allah, aku selalu tertipu dengan dunia aku. Ini seperti kita menjawab pada persoalan Allah. Kita membawa diri kita, kefakiran kita, kehinaan kita, mendambakan, mengharapkan daripada kasih sayang Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apabila setelah hamba itu berhadap pada Allah, mengadu nasib kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sang hamba pun menceritakan kisahnya, lalu dia didekatkan oleh Tuhan dengan penuh kemesraan. Jadi hamba itu pun didekatkan kepada Allah dengan penuh kemesraan. Dia berbicara, iaitu Allah berbicara kepadanya dan diberikannya salinan pakaian keridhaannya serta dipenuhkan dadanya dengan hikmat, kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Allah Ta'ala pengkurniakan dia pakaian. Pakaian apa Ustaz? Pakaian redha Allah. Allah redha pada dia. Allah kurniakan dia ilmu pengetahuan. Kurniakan dia ilmu laduni. Kurniakan dia sesuatu kelebihan kasyaf dan sebagainya yang tak diberikan kepada hamba-hamba yang biasa. Itulah kurnia Allah kepada kekasih-kekasih Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian dia memanggil kedua-duanya, dunia dan akhirat, yang telah diceraikannya. Diperbaharui baginya perjanjian mengenai dunia dan akhirat itu. Dan dituliskan antaranya dengan keduanya suatu permasalahan dengan disyaratkan supaya dia tidak disusahkan lagi. Dunia dan akhirat akan memberikan khidmat kepadanya dengan memenuhi segala bahagiannya dari keduanya dan diletakkan kepada keduanya tabiat mencintai. Masya Allah, Masya Allah. Allah Ta'ala panggil dunia dan akhirat. Macam mana Allah nak panggil dunia akhirat? Allah perintahkan. Jadi ibarat kata macam kita tadi sebutkan, siang mukmin ini yang telah menceraikan isteri dia yang pertama iaitu dunia, yang telah menceraikan isteri yang kedua iaitu akhirat, maka sekarang Allah panggil dua-dua isterinya tu. Mari. Sekarang kamu kena dengar cakap ni. Ini lelaki kamu, kena kamu taat pada dia. Jangan kamu nak buat sesuka hati pada dia. Ikut saja apa cakap dia. Apa yang dia minta, bagi saja. Jangan ada jangan ada itu ini, tak ada. Apa saja dia cakap, ikut perintah. Ibaratnya macam itulah Allah Ta'ala berbicara kepada dunia dan akhirat. Apa saja yang kekasih aku nak, bagi pada dia. Dan apa saja yang dia minta, bagi pada dia. Masya Allah. Itulah ibaratnya satu orang kita kata, iaitu anugerah Allah Ta'ala. Dan ini kata-kata ini kata-kata sindiran, tapi sebenarnya ada dasarnya. Sebagaimana dalam suatu riwayat hadis, iaitu Nabi SAW menceritakan apabila Allah SWT kasih kepada seorang mukmin, Allah Ta'ala akan berkata kepada Jibril, ya Jibril, sesungguhnya aku kasih kepada orang mukmin ini, kau kasihilah dia. Maka Jibril pun akan berkata kepada sekalian penduduk langit, wahai sekalian penduduk langit, wahai sekalian penduduk bumi, sesungguhnya Allah Ta'ala berkasih kepada hamba ini, maka kamu kasihilah dia.
Makna seluruh penduduk langit, malaikat-malaikat, seluruh penduduk bumi sekalian makhluk-makhluk ciptaan Allah, haiwan-haiwan, semuanya. Maka mereka pun semua kasih kepada sang kekasih Allah ini, iaitu mukmin ini. Jadi apabila malaikat kasih pada dia, langit kasih pada dia, bumi kasih pada dia, haiwan-haiwan pun kasih pada dia, tak ada apa masalah bagi dia. Dia jalan ke mana pun, semuanya akan khidmat kepada dia, akan memberi bantuan kepada dia, akan membantu, akan memberi apa saja kehendak dia. Itulah dia wali-wali Allah. Tapi bukanlah itu tujuan matlamat wali Allah. Wali Allah, matlamat dia ialah ilahi anta maksudi, ya Tuhanku, engkaulah yang aku maksudkan. Engkaulah yang aku tuju. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, dan kurniakanlah padaku kasih sayangmu dan ridhamu. Itulah yang diminta oleh para wali-wali Allah. Nah, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu dalam hadis kursi yang lain, Allah Ta'ala berkata pada dunia, ya dunia, ikhdimi man khadamani. Wahai dunia, kau berkhidmatlah kepada orang yang khidmat pada aku. Wastakhdimi, dan jadikanlah hamba man khadamaki, siapa yang berkhidmat pada engkau. Makna orang yang menjadi hamba Allah yang benar-benar, maka dunia akan datang kepada dia. Dunia akan mudahkan untuk dia. Rezeki dia, hidup dia, semua akan dimudahkan. Manakala pula orang yang hatinya, ibadatnya atau amalannya hanya kerana untuk dunia, maka Allah kata pada dunia, ambil orang ini jadi hamba engkau, maka jadilah hamba dunia. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau jadikan kami hamba dunia, ya Allah. Kami nak jadi hamba engkau, ya Allah. Tolonglah kami, bantulah kami. Tapi kami tak kuat, ya Allah. Kalau kau tak tolong kami tak mampu nak jadikan diri kami hamba padamu, ya Rahman. Pimpinlah kami ke jalan keridha, ya Rahim. Dengan berkat Nabi kami Rasulullah SAW. Amin, ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Sebab tu sini, sebenarnya Allah mudahkan untuk hidup orang yang kekasih Allah ni, Allah mudahkan. Walaupun kita kata, Ustaz, macam mana dia mudah hidup dalam pondok buruk saja? Macam mana kata mudah, tengok badan kurus, makannya tak seberapa. Jawapan kita, mudah pada dia, bukan mudah pada kita. Mudah pada dia itu apa yang dia hadapi, semua yang mudah. Dia hidup dalam pondok buruk, hati dia kaya seperti hidup dalam rumah istana. Kenapa? Sebab dia tak perlu pada pondok pun, dia tak perlu pada tempat, dia hanya perlu Allah berada dalam hati dia, supaya senantiasa hati dia ingat Allah. Itulah kekasih dia. Dia tak perlu makan yang hebat-hebat, yang berpinggan-pinggan, bermacam aneka warna. Kerana cukup dia dengan makan zikrullah dia dengan Allah Ta'ala. Dia tak perlu nama, glamour, pangkat, darjat, tak perlu. Sebab itu semua bukan tujuan dia. Tujuan dia hanya untuk mendapat redha Allah. Bagi dia, dunia ini sudah jadi syurga pada dia. Sebab itulah berkata firman Allah SWT, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut pada kebesaran Tuhannya, dia mendapat dua syurga. Dua syurga tu ialah satu syurga dunia dan satu lagi syurga akhirat. Syurga dunia itu apa? Iaitu dengan dia dapat makrifat. Makrifat tu apa? Dengan dia dapat mengenal Allah. Dapat rasa kemanisan dia ibadat pada Allah Ta'ala. Dapat rasa dia hidup, dia rasa senang dan cukup dah. Itulah dia sebenar-benarnya orang yang kaya, orang yang senang. Bukan senang tukang rumah besar, duit banyak. Tidak. Yalah, itu senang pada mata kasar. Tapi hatinya masih gusar, masih gelisah, macam-macam lagi. Tapi yang senang, sebenar senang, ialah hati dia sudah dapat makrifat kepada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika itu akan berubahlah haknya. Makam hatinya sentiasa berada di sisi Tuhan Azza wa Jal. Dan terpisah dari segala yang selain Allah. Hati dia tak ada lain melainkan Allah. Hasbi Rabbi Jallallah. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad Sallallahu. La ilaha illallah. Itulah wirid zikirnya orang-orang makrifat. Hasbi Rabbi Jallallah. Cukuplah aku dengan Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam hati aku melainkan hanya Allah. Nur Muhammad, dengan berkatnya nur Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Itulah dia tuan-tuan ya. Kita pun baca juga wirid ini, tapi ialah
Allah Ta'ala belum buka lagi. Mudah-mudahan Allah buka, satu hari akan Allah buka. Dan mungkin sudah pun Allah buka antara kita yang Allah kurniakan. Amin ya Rabbal Alamin. Dia menjadi orang hamba yang bebas, hamba kepada Allah Azza wa Jalla semata, dan bebas mutlak dari segala-galanya selain Allah. Dia tak dia jadi hamba pada manusia, dia tak dia jadi hamba pada jawatan, dia tak dia jadi hamba pada siapa pun. Dia hanya jadi hamba Allah. Taat dia pada Allah, ikut perintah Allah saja. Allah Akbar. Baik di bumi atau di langit. Baik dia di bumi maupun di langit. Di langit pun dia tak ada hamba kepada malaikat, tak ada hamba pada sesuatu makhluk. Tiada siapa yang memilikinya, namun dia memiliki semua benda. Tak ada siapa yang berkuasa atas dia. Tak ada siapa memiliki dia. Kalau kita lah kerja ni, kita dimiliki oleh Tuhan kita dimiliki oleh bisnes kita dimiliki oleh orang itu, orang Allah macam-macam. Kita ni hamba bermacam-macam. Tapi hamba Allah yang makrifat ini, dia tak ada siapa yang memilikinya. Dia bebas dan dia hanya dimiliki oleh yang Tuhan yang menjadikan dia, Allah SWT. Dan kini dia menjadi, dan dia memiliki semua benda dia miliki. Apa kita nak, apa kita kurang, dia Masya Allah doanya dimustajab terus dapat dengan serta-merta Allah Ta'ala kurniakan. Dia kini menjadi raja yang tiada memilikinya selain maharaja saja. Yang memiliki dia hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pintu itu kini terbuka luas di mukanya dengan izin yang mutlak. Tiada penjaga pintu lagi di situ. Dan tiada pendinding lagi. Maknanya dia dengan Allah SWT ni dah tak ada lagi pintunya tertutup. Tak ada penjaga, tak ada security. Bila masa nak menghadap Allah, hati dia terus menghadap pada Allah. Bila masa nak masuk, masuk. Bila masa nak keluar, keluar. Makna dia bebas seperti mana dia sekarang dengan, ya Masya Allah, Allah Ta'ala dah bagi dia, orang kata, dah kunci pintu. Kau nak masuk bila masuk, masuk saja. Tak payah lagi nak ketuk, nak minta izin, nak minta izin. Tak apa, masuk saja. Subhanallah, begitulah dia. Hati orang yang mukmin tu, hati dia sentiasa dengan Allah. Tak tunggu waktu solat, tak tunggu waktu malam, tak tunggu waktu siang. Sentiasa hati dia terbuka dengan Allah dan sentiasa pintu Allah terbuka untuk dia. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Ya Allah, bukakan kami pintu orang-orang yang ma'rifat. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Bukakanlah kami pintu ahli ma'rifatmu ya Rahman dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan dirimu khadim kepada para ulama. Jadikanlah diri kamu khadam kepada para ulama. Wahai gulam, jadilah gulam orang-orang khawas ini. Jadilah kamu gulam. Gulam tu budak lah. Budak tu hamba. Hamba kepada orang-orang khawas. Orang-orang wali-wali Allah. Khawas tu yang special. Yang sudah sampai derajat wali. Kerana dunia dan akhirat berkhidmat kepada mereka. Dunia pun tunduk kepada wali Allah ni. Akhirat pun tunduk pada dia. Kau tak mau khidmat pada dia ke? Kepada mereka. Pada bila-bila masa saja mereka mau. Mereka boleh mengambil apa saja daripada dunia ini dan akhirat dengan izin Allah. Apa saja dia nak, dia dapat dalam dunia. Tapi orang macam ni, dia tak ada hajat pada dunia. Seperti mana Khalifah Abu Mansur, Ja'far Abu Mansur datang menghantarkan satu peti duit kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik, guru pada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di Madinah Munawwarah. Hadiah daripada Khalifah. Imam Malik pun simpanlah hadiah itu. Satu peti duit. Kemudian apabila satu masa Khalifah pun datang ke Madinah. Khalifah duduk di Baghdad. Dia pun datang ke Madinah. Imam Malik pun bawa peti duit itu serah balik pada dia. Terima kasih Khalifah. Saya tak berhajat dengan ini. Pulang. Satu sen pun. Buka pun tidak. Masya Allah. Inilah ulama-ulama kita. Bukan kerana dunia mereka bekerja. Bukan kerana dunia mereka mengajar. Bukan kerana dunia untuk mendapatkan sesuatu pada dunia. Tak ada. Dia hanya lillahi ta'ala. Sebab dia hamba Allah. Dia bekerja dengan Allah. Itu urusan Allah nak bagi dia rezeki. Apa semua urusan Allah. Allahu Akbar. Memanglah itu ulama-ulama kita dahulu tuan-tuan ya. Allahu Akbar. Jauh kita dengan zaman sekarang ni. Allahu Akbar. Sebab tu di sini kita selalu berpandukan fatwa pegangan ulama kita dahulu. Jangan kita mudah-mudah nak menukar-nukar fatwa ataupun mudah-mudah nak menukarkan hukum-hukum syariat yang telah pun diletakkan oleh ulama kita. Sebab mereka ni orang yang benar-benar takut kepada Allah dan jujur kepada Allah. Bukan ada sesuatu agenda di sebalik apa yang mereka mengajar. Allahu Akbar. Mereka akan memberikan kamu suatu gambaran dari dunia yang maknanya buat akhirat. Makna mereka ni para wali-wali Allah
akan memberikan kita kiasan-kiasan, ajaran-ajaran dan juga pelajaran daripada dunia untuk kamu dapat melihat akhirat. Apa tu Ustaz? Ya, memanglah kita sekarang duduk kat dunia. Sebab tu Siri Syekh Abdul Qadir Jalani, cakap-cakap dia pun sindiran-sindiran. Dengan penceraian lah, dengan dipanggil balik lah. Seolah-olah macam tu isteri pula. Padahal itulah dunia. Ini semua kata-kata sindiran dan juga kata-kata hikmah yang semuanya untuk mempermudahkan kita memahami apa yang diutarakan, yang dibicarakan oleh para kekasih Allah. Seperti mana kita sedang membaca kitab Syekh Abdul Qadir Jalani. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, kenalkanlah kami dengan mereka di dalam dunia dan akhirat ya Allah. Temukanlah kami dengan kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Jadikanlah kami dapat bertemu dengan mereka ya Rahman, mengambil barakah mereka dan ilmu mereka dan menjadi murid pada mereka ya Rahman. Ya Allah, pimpinlah kami, kenalkanlah kami dengan kekasih-kekasih-Mu di dunia ini dan juga di akhirat kelak ya Rabbal Alamin, dengan berkat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temukanlah kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup ini sebelum mati kami ya Allah, dan kurniakanlah kami keberkahan Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kau matikan kami melainkan di atas iman dan Islam dan husnul khatimah ya Allah. Kami bimbang bagaimana akhir umur kami ya Allah. Tetapkanlah iman kami ya Allah, tetapkanlah tauhid kami ya Rahman. Matikanlah kami dalam husnul khatimah, dalam keadaan kami sujud padamu atau mati syahid di jalanmu, dalam keadaan kau meridha kami dan mengampuni kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran menghadapi segala ujianmu dan ridha dengan takdirmu dan syukur dengan nikmatmu. Bantulah kami untuk menjalani hidup ini sakit baki umur kami ya Allah. Kami tak tahu bila kami akan mati, tapi pasti sekali mati telah tersangat dekat pada kami ya Allah. Matikanlah kami semua dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, penyakit anak isteri kami, adik-beradik kami, keluarga kami yang sedang sakit dan mereka yang bermohon doa dari kami ya Allah. Ya Tuhan kami, kau rahmatilah ibu bapa kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, di isteri atau suami kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Luaskanlah kubur-kubur mereka, masukkanlah bawah syurga dalam kubur mereka, terimalah amal-amal mereka, jadikanlah kubur-kubur mereka satu taman dari taman syurga. Allahumma ya Allah, angkatkanlah penyakit COVID-19 daripada negara kami dan negara-negara jiran dan seluruh dunia Rahman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pengajian kita pada malam ini merupakan channel dakwah daripada Masjid Kasim Changi Singapura. Marilah sama-sama kita menyokong masjid kita dengan kita berderma dengan kepada pihak masjid dengan nombor akaun yang ada tertera di hadapan kita. Sekian saja para jemaah sekalian untuk kita pada malam ini. InsyaAllah panjang umur sihat walafiat kita bertemu lagi dalam pengajian yang akan datang. Dengan itu sama-sama kita akhirnya saya pun memohon maaf dalam penyampaian saya. Mungkin tersilap kata, terkasabah serta dengan perasaan. Mana yang benar semua daripada Allah, yang salah silap daripada kelemahan saya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.